Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Satu perkara yang sangat mengejutkan Malaysia semua adalah apabila Muhyiddin Yassin di dalam ceramahnya pada kempen pilihan raya, beliau menyatakan sesuatu perkara yang amat mengejutkan sehingga beliau disaman oleh Anwar Ibrahim. Dan selepas itu proses demi proses berjalan. Akhirnya ada yang terbaru ini mengejutkan sangat. Dan saya pikir ini satu perkara yang luar biasa. Dan adakah ini juga, ini soalan ya, ini soalan. Jangan salah paham, ini soalan bukan pernyataan. Adakah ini juga menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin memang mengaku ada melakukan percakapan ataupun mengatakan perbuatan itu? Walaupun begitu, ini jawapan Muhyiddin Yassin berkenaan dengan ceramah PRU15 yang telah dia disaman oleh Anwar Ibrahim. Daripada malaysiagazette.com, ceramah PRU15 tidak berunsur fitnah terhadap Anwar, kata Muhyiddin. Wow, sudah kena saman, baru sekarang kata itu bukan saman, itu bukan fitnah. Bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa bahawa ucapannya semasa ceramah di Grand Finale Perikatan Nasional di Padang Serai pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak berunsur fitnah. Sebaliknya, itu adalah satu komen yang adil, katanya. Pengerusi Perikatan Nasional itu mendakwa ucapan tersebut adalah sebahagian daripada kempen politik untuk menyokong seorang calon PRU15 bagi kawasan Parlimen Padang Serai pada ketika itu. Dalam pernyataan pembelaan terhadap saman fitnah yang telah difailkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadapnya, Muhyiddin berkata Anwar sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan, Pemimpin Pakatan Harapan dan Perdana Menteri tidak harus tersinggung terhadap kritikan dan pertanyaan yang ditimbulkan olehnya semasa ucapan-ucapan politik. Plaintiff iaitu Anwar, katanya, sepatutnya secara terbuka dan sepenuh hati menjawab pertanyaan yang ditimbulkan dan menafikan sebarang dakwaan yang beliau dakwa sebagai palsu dakwa Muhyiddin. Menurut Muhyiddin, beliau dan Anwar adalah tokoh awam dan pemimpin parti yang sering berhadapan dengan dakwaan yang mungkin telah disalah sebut atau diambil di luar konteks oleh media. Alamak, media pula disalahkan. Beliau mendakwa tidak mempunyai pengetahuan atau kawalan mengenai akaun TikTok di bawah nama berita kini 8 yang memuat naik video ucapan tersebut. Keseluruhan ucapan pada ceramah itu, kata Muhyiddin Yassin, telah diterbitkan semula di akaun Facebook saya di bawah nama Muhyiddin Yassin. Saya tidak secara pribadi mengawal atau memuat naik sebarang bahan ke akaun Facebook saya, dakwanya. Selain itu, Muhyiddin mendakwa beliau tidak mempunyai sebarang pengurusan, kawalan atau kuasa atas mana-mana penerbitan kenyataan dalam ucapan tersebut yang telah diterbitkan Malaysia kini bertajuk MB Aid to Muhyiddin, Anwar paid Ringgit Malaysia 1 as Selangor Economic Advisor. Dalam saman tersebut, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, mendakwa pada 5 Disember yang lepas, Muhyiddin iaitu pengerusi PN telah membuat kenyataan fitnah itu dalam satu ucapan semasa Grand Finale Perikatan Nasional Padang Serai di Taman Selasi, Kulim sebagai menyokong calon PN iaitu Datuk Azman Nasruddin bagi pilihan raya umum ke-15 dengan ratusan pengunjung telah menghadiri ceramah tersebut. Sehubungan itu, Anwar menuntut Muhyiddin antaranya ganti rugi ganti rugi teruk, ganti rugi teladan, ganti rugi pampasan selain perintah injuksi untuk menghalangnya daripada terus menerbitkan atau mengedarkan kenyataan fitnah yang serupa. Okey, so nanti saya akan ulas tentang perkara ini. Di video yang akan datang saya akan ulas semula apa pendapat saya dengan perkara ini. Adakah boleh disebut sebagai boleh dibiarkan begitu saja kerana menurut Muhyiddin Yassin itu bukan fitnah? Nanti saya akan ulas pendapat pribadi saya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian,
misteri tentang keputusan sama ada pemilihan UMNO yang tidak dipertandingkan untuk 2 jawatan dijawab oleh ROS. Apa keputusannya? Masih lagi kita tunggu. Tetapi ada berita terbaru ini daripada Ahmad Maslan sendiri dan daripada berita yang sahih, iaitu Ahmad Maslan dan Peguam UMNO akan temui ROS. Nah, ini maksudnya memang ada kes, memang ada perkara yang perlu diselesaikan. Okey, tapi kita berharap semoga dapat diselesaikan dengan baiklah. Saya fikir kalau tidak ada apa-apa masalah, tidak ada apa-apa kes, tak payah Ahmad Maslan atau Peguam UMNO untuk temui ROS kot. Saya fikir tiada juga masalah, tetapi mungkin ada perlu diterangkan, ada perlu clarification, ada perlu untuk penjelasan lebih jelas kepada ROS. Setiausaha Agung UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan bersama barisan peguam parti itu akan mengadakan satu pertemuan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS dalam waktu yang terdekat. Ahmad Maslan berkata pertemuan itu bagi membuat penjelasan tentang perkara berhubung dengan proses Perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2022 dan pengundian yang dijalankan secara teratur dan mengikut peraturan serta perlembagaan parti. Ahli Parlimen Pontian itu berkata, Peraturan 2.1 Persidangan UMNO menetapkan bahawa jika ada berbangkit sebarang masalah ketika persidangan, maka pengerusi tetap berkuasa untuk membuat keputusan dan keputusannya itu adalah muktamad. Katanya pemberian kuasa kepada pengerusi tetap ini adalah bagi memastikan perjalanan PAU adalah teratur, namun tidaklah terlalu mengikat perwakilan kerana matlamat Perhimpunan Agung adalah untuk membincangkan dan untuk memutuskan isu-isu berkenaan dengan dasar parti seperti mana yang diperuntukkan di bawah Pasal 8.3.1 Perlembagaan UMNO, katanya kepada BH. Beliau ditanya untuk tindakan 2 ahli UMNO yang mendesak ROS untuk meneliti laporan persidangan PAU 2022 yang mengandungi usul tambahan berkaitan dengan jawatan presiden dan timbalan presiden yang tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang yang didakwa bertentangan dengan perlembagaan parti. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam aduan kepada ROS telah dibuat oleh ahli UMNO bahagian Kuala Nerus, iaitu Muhammad Aizad Fikri Muhammad Nasir dan ahli UMNO Negeri Sembilan, iaitu Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom. Mereka membawa usul berkenaan adalah tidak sah. Mereka mendakwa usul berkenaan adalah tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan UMNO serta peraturan persidangan bahagian dan cawangan. Ahmad turut menyatakan kenyataan peguam UMNO yang antara lain menjelaskan pencadang usul tambahan, iaitu wakil UMNO daripada Negeri Sembilan, iaitu Muhammad Syukri Samsudin, mencadangkan pindaan dengan menambah usul ke-8 menggunakan peraturan persidangan 20.3.3. Berdasarkan peraturan persidangan itu, katanya suatu masalah apabila dikemukakan semula oleh pengerusi bolehlah dipindah menurut semua atau mana-mana jua cara yang tersebut di bawah dengan dimasukkan atau ditambahkan perkataan-perkataan lain. Katanya pengerusi tetap pada ketika itu sudah mengambil kira keputusan membenarkan pindaan tambahan itu dengan syarat penyokong usul iaitu Terengganu menyokong seperti mana di bawah pasal 21.1 Peraturan Persidangan. Peraturan itu menyatakan dalam persidangan sesuatu usul atau pindaan itu tidak akan dikemukakan oleh pengerusi kecuali jika usul atau pindaan itu telah disokong. Setelah penyokong usul menyokong pindaan itu, maka pengerusi tetap mengambil keputusan untuk mengemukakan pindaan tambahan itu ke perbahasan. Keputusan pengerusi tetap itu adalah satu keputusan muktamad mengikut peraturan persidangan 2.1 seperti yang dinyatakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di bharian.com.my bertarikh hari ini 21 Januari 2023 bertajuk Ahmad Maslan, Peguam UMNO akan temui ROS.
Kita jumpa lagi. Bye-bye.